السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, pimpinan dan ketua masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita panjatkan tidak terhingga, terutamanya nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita pada pagi ini, iaitulah nikmat iman dan Islam. Tanpa iman, tanpa Islam, sekecil mana kebaikan yang kita lakukan tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk syarat dan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, iaitulah iman dan Islamnya yang sempurna. Begitu juga sebesar mana kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tanpa iman, tanpa Islam, tidak ada bahagiannya di akhirat kecuali di dunia sahaja. Jadi iman dan Islam ini satu anugerah besar yang menjadi syarat kepada penerimaan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi kita jaga iman, kita jaga Islam ini sehinggalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Ahyina bil iman wa amitna bil iman. Kita hidup dalam keadaan kita beriman dan mempercayai keseluruhan terhadap Allah. Begitu juga mati kita dalam keadaan kita menyerah diri dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, antara usaha musuh utama kita iaitulah iblis dan syaitan untuk merosakkan iman dan akidah manusia. Itu antara tujuan besar iblis dan syaitan minta kepada Allah untuk dipanjangkan umur dia. Bukan kerana dia nak bermewah-mewahan di dunia, bukan kerana dia nakkan nama yang masyhur di dunia, tetapi dia nakkan seramai mungkin pengikut-pengikutnya yang akan bersamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu target utamanya iaitulah mensyirik dan mengkufurkan manusia. Kerana itu sumpah dan janji dia. Itu sumpah dan janji dia dengan nama Allah. Dia berjanji dan bersumpah la ughwiyannahum ajma'in. Dia minta kepada Allah supaya diizinkan untuk menyesatkan keseluruhan iman dan akidah anak Adam ini. Lalu di dalam sumpahan tersebut, beliau mengecualikan kepada satu kumpulan sahaja. Siapakah kumpulan tersebut? Dia sendiri yang sebut, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba kamu ya Allah yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kemuncak kepada kebaikan yang kita lakukan. Sekecil mana kebaikan yang di hujung dan di akhirnya lillah, kerana Allah, ikhlas semata-mata mencari rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala,
Yang ni dia surrender lah. Yang ni dia terpasang kat tangan. Dia tak mampu. Dia tak mampu. Bermaksud orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang beramal dengan amal soleh, dia boleh merosakkan lagi. Dia boleh sedaya upaya dia lagi. Walaupun dia tu seorang yang beriman, walaupun ianya orang yang beramal dengan amal baik, tetapi kalau di kemuncak kebaikan, di kemuncak iman dan Islam dia kerana Allah, mukhlisina lahuddin, ikhlas semata-mata mendapat keredaan Allah, yang ni dia angkat tangan. Yang ni iblis dia sendiri mengaku dia tak boleh sesatkan orang yang seumpama ni. Jadi kita ke arah itulah. Saya ke arah untuk mendapatkan redha dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua samalah. Sama-sama kita nak mencari rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekecil mana kebaikan yang kita lakukan ada nilaian dan pahalanya di sisi Allah, dan ianya benar-benar tertulis di dalam buku amal saleh kita, hinggalah kita akan diperlihatkan di yaumul qiyamah nanti insya-Allah. Pagi ini seperti mana biasa, untuk 2 kali sebulan kita sama-sama bermuzakarah, kita berkongsi, mengambil manfaat daripada kitab Muniyatul Musalli, muallif Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. InsyaAllah pada pagi ini kita masuk pada surat yang ke-38, yang kelima, yang inilah rukun yang kelima. Rukun solah ataupun rukun sembahyang yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah. Yang kelima, ruku'. Ra, kaf, ain dibaca dengan ruku'. Warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Ruku' bersama dengan orang-orang yang ruku'. Ain dah. Baik, dan sekurang-kurangnya ruku' ialah tunduk. Tunduk dengan cara mana? Dengan kedua-dua tangannya sampai kedua-dua lututnya. Yang pertama, sekurang-kurangnya rukuk ni, tangan dia ni, maksudnya tapak tangan, yang sampai kedua-dua tapak tangan tadi kepada lututnya, serta tamak ninah antara tunduk untuk rukuk dan bangun daripadanya rukuk. Itu sekurang-kurang rukuk. Tunduk tu hak dia di mana? Tangan kita yang seadanya ni sampai kepada 2 lutut. Sampai kepada kedua-dua lutut. Kemudian syarat yang kedua, mestilah tamak ninah ketika mana tunduk itu sebelum daripada bangkit. Apa itu tamak ninah? Apa itu tamak ninah? Tamak ninah sukunun ba'da harakatin biqadri subhanallah. Dan kita diam selepas bergerak. Maksudnya berdiri, kemudian tunduk untuk rukuk, diam, berhenti. Diam tu sekadar mana? Subhanallah. Maka dikira tamak ninah lah di situ. Dikira tamak ninah lah di situ. Jadi tamak ninah ni mesti berhenti dulu. Mesti berhenti dulu. Ketika berhenti itu, di situlah adanya yang namanya sunat hay'ah, yang sunat dibaca. Yang sunat dibaca iaitulah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sekurang-kurangnya sekali, ataupun yang akmalnya 3 kali dibaca di dalam rukuk. Kalau tak sempat tamak ninah, dia bangkit terus kepada i'tidal, maka rukuknya itu tidak dikira dan dia mesti ulang semula rukuk. Dia mesti ulang semula. Sekiranya dia tidak ulang, maka tidak sah rukuknya.
Bila tidak sah rukuknya, maka akan kekuranganlah satu rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Bila hilang satu rukun dengan sengaja ini, hukumnya sembahyang itu tidak sah. Sebab itulah mereka-mereka yang tidak ambil berat tentang tamak ninah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan mereka ini sebagai orang yang sejahat-jahat manusia, yang mereka ini mencuri di dalam sembahyang. Dan yang mereka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mereka ini mencuri di dalam sembahyang. Sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, kaifa sarikatu min salati?" Bagaimana yang kata orang mencuri dalam sembahyang ni? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yutimmu ruku'aha wala sujudaha." Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, iaitulah qadar tamak ninah. Qadar tamak ninah. Kita sembahyang berjemaah ke, sembahyang sendirian ke, di rumah, di masjid, di mana sahaja pun, kena pastikan adanya tamak ninah. Lalu kita nak bagi ada tamak ninah ni mudah aja. Kalau kita baca bacaan tu sebanyak 3 kali, tentu dah ada tamak ninah lah. Kan tentu dah ada tamak ninah. Tapi kalau terus rukuk dan bangkit tanpa tamak ninah, nak baca apa kan? Baik, itu syarat dia. Itu syarat yang disebutkan di sini untuk rukuk. Tidak boleh diniatkan selain rukuk. Dan syarat yang seterusnya, mestilah dia turun ataupun tunduk itu dengan tujuan untuk rukuk. Kalau turun dia tu dengan tujuan lain, katakanlah gatal pada betis dia, dia pun tunduk sikit, dah tak tahan dah ni, dia tunduk sikit, pakai jadi rukuk je lah, tak boleh. Dia tak kira. Sebab kita niat tu memang niat nak turun kerana rukuk. Kalau niat turun tadi kerana yang bukan rukuk, tu tak dibenarkan lah. Tetapi kalau kebetulan masa dia turun rukuk tu memang dah nak garu, dah nak gatal, tu tak ada masalah lah. Tapi yang diturun tu mungkin kerana terkejut ke, terperanjat ke, tiba-tiba tertunduk, pakai jadi rukuk lah, dia tak kira juga ya. Dia mesti kerana untuk rukuk. Mesti kerana untuk rukuk. Baik, cara yang paling sempurna, ini yang sudah akmalnya. Sempurna ialah belakang badan diluruskan selari dengan tengkuk. Belakang badan iaitulah diluruskan selari dengan tengkuk. Maksudnya leher, daripada kepala bawa ke leher, kemudian sampailah kepada pinggang. Dia kalau ikut kedudukan darjah dia 90 darjah lah. Kan 90 kan darjah. Maksudnya betul-betul antara punggung dengan kepala tadi sama. Seumpamanya sama lah. Kalau kita jadikan dia sebagai L, kan siku dia tu cantik kan. Itu yang paling akmal. Tetapi kalau dah tunduk dah, hukumnya sudah sah. Sudah dikira rukuknya. Sudah dikira sah rukuknya. Yang ni dia ada berlebih kurang sedikit. Ada yang akmal, ada yang ghairu akmal. Ada yang tak boleh berlebih kurang. Contohnya dalam bab bacaan kan. Terutamanya surah Fatihah tu, yang tu dia tak boleh lebih kurang. Ada yang tak boleh berlebih kurang, maksudnya mesti betul. Tapi dalam bab perbuatan ini, kadang-kadang perbuatan seseorang dengan seseorang yang lain, dia tak samalah, dia tak sama. Baik, lututnya didirikan dengan dipegang oleh 2 tapak tangannya. Lutut tadi ditegakkanlah, maksudnya kan dekat lutut tu ada ensen, ada sendi kan, ada sendi. Jadi sendi tu kan dia boleh bengkok dengan lurus. Pastikan lutut itu ditegakkan, diluruskan dengan dipegang oleh 2 tapak tangan. Yang pegang 2 tapak tangan ke atas lutut, bukan ke atas keting, bukan ke atas paha. Ada yang mungkin tangan dia panjang, dia bahar atas keting dia, dia bahar atas betih dia ni. Ada juga yang pegang di situ. Boleh ke tak boleh?
Tak sempurna lah. Tak sempurna. Yang sempurnanya, tangan dia ni letak dekat lutut ya, di atas lutut dengan dipegang oleh dua tapak tangan. Kemudian dia kata, dan semua anak jari, tangan dan kaki dibuka sedikit dalam keadaan menghadap kiblat lah. Jadi jari kita ni kan boleh buka, boleh kembang. Tak adalah terlampau kembang sangat, tak adalah terlampau rapat sangat, sederhana lah. Macam biasa macam ni. Letak sahaja di kepala lutut itu. Di kepala lutut itu. Kemudian anggarkan di belakang kita ni seolah-olahnya menyamai. Seolah-olahnya menyamai seperti kalau diletakkan sekeping papan, samalah, dia samakan. Kemudian dalam keadaan menghadap kepada kiblat. Menghadap kepada kiblat. Bagi yang mampu rukuk secara begini, kena bangun dan buatlah. Yang sembahyang di atas kerusi itu, kan, yang sembahyang di atas kerusi itu boleh sahaja kalau dia tunduk, boleh sahaja kalau dia tunduk sambil duduk. Tetapi kalau dia boleh bangun untuk tempoh yang tak sampai 20 second ni, sekejap je kan, bangun, luruskan, kemudian rukuk seperti mana biasa. Kan, rukuk seperti mana biasa. Tapi kalau sembahyang tu memang dah sembahyang duduk, maksudnya memang dah duduk atas lantai ini, teruskan dengan tunduk sahajalah. Teruskan dengan tunduk sahaja. Ini bagi yang berdiri lah, bagi yang berdiri. Baik, itu rukun yang kelima. Kalau tak buat rukuk, maka tidak sah. Kalau tertinggal, tak sempurna, kena ulang semula. Kena ulang semula ya. Keenam, i'tidal. I'tidal. Walaupun di dalam salat sunat, iaitu kembali berdiri tegak seperti sebelumnya dengan tamak ninah. I'tidal, bangkit daripada rukuk, kemudian berdiri tegak, berdiri lurus, sekalipun dalam sembahyang sunat. Jangan ada beza ya, sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Sembahyang sunat, kita sembah Tuhan mana? Sembahyang fardu, kita sembah Tuhan mana? Tuhan yang sama juga. Kan, Tuhan yang satu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dibeza-bezakan. Seolah-olahnya sunat ni boleh dicincaikan, boleh diremeh-temehkan. Yang fardu, dijaga baik-baik. No, tak boleh, dia sama je. Sama sahaja. Cumanya kedudukan solat sunat itu tak wajib dibuat. Itu sahaja. Nak buat, ada siapa paksa? Tak ada. Agama paksa? Tak ada pun. Kalau malas pun, agama tak kira bersalah dan berdosa. Cuma rugi sahaja. Tetapi kalau sembahyang fardu mesti dilakukan. Sama je. Kan, i'tidal sama sahaja. Jadi dalam i'tidal ini pun adanya tamak ninah ya. Adanya tamak ninah. Jadi tamak ninah ni secara sekalinya saya sebutlah, berada di dalam 4 tempat lah. Iaitulah di dalam rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Keempat-empat ni mesti kena ada tamak ninah. Mesti ada tamak ninah. Tamak ninah tadi sekadar mana? Biqadri subhanallah. Sekadar itu je lah. Subhanallah tu macam mana? Sampai kepada rukun berdiri itu dulu, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, baru kira. Lepas tu turun, Allahu akbar. Jadi sami'allahu liman hamidah, kita sunat sebutlah kan, Rabbana lakal hamdu, ataupun Rabbana walakal hamdu. Kalau nak tambah lagi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd.
Kalau tak hafal, kena hafal lah kan. Pernah satu ketika Nabi SAW sembahyang. Bila Nabi sembahyang, tiba-tiba selepas Nabi iktidal, makmum yang di belakang sahabat-sahabat ni iktidal juga. Nabi terdengar salah seorang sahabat dia sambung apa dia? Nabi sebut sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Disambung hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Tak apalah dia baca sendiri ni sehingga Nabi dengar. Maksudnya Nabi sembahyang di depan ni, dia di belakang, dia sebut begitu, Nabi dengar. Bila Nabi dengar, lepas daripada Nabi bagi salam, Nabi tanya, dia kata ni tadi siapa yang lepas rukuk iktidal tu dia tambah lepas sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, kemudian hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Maka sahabat ni pun dia kata dia yang baca lah, dia yang tambah kan. Maksud Nabi tak tambah pun, dia yang tambah. Maka katanya Nabi SAW, 30 orang malaikat berebut-rebut datang kepada lelaki tersebut untuk menulis kebajikan kepada lelaki tersebut. Boleh? Biasa buat ke tak buat ni? Biasa buat? Biasa buat ya? Kalau tak biasa buat, kena hafal lah. Kena tulis, kena ingatkan dan amalkan. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu pun boleh, Rabbana walakal hamdu pun ada riwayat menyebut. Kemudian mil as-samawati, sepenuh bumi. Pujian kita pada Allah Ta'ala itu mil as-samawati, sepenuh langit ya, sepenuh langit. Sepenuh langit ni wallahu alam lah, tapi kita nak limpahkan pujian kan layaknya di sisi Allah Ta'ala itu dengan sepenuh langit. Wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi. Dan sepenuh bumi kita limpahkan kepujian kepada Allah. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba', dan sepenuh apa yang kamu kehendaki ya Allah selepas daripada penuh bumi, penuh langit. Hak yang di bumi ni pun penuh pun kita dah tak tahu sebanyak mana penuhnya kan. Kemudian tambah apa dia? Hamdan kasiran, kepujian yang sangat banyak. Hamdan kasiran, kepujian yang sangat banyak. Tayyiban mubarakan fihi, lagi pula yang baik, yang diberkati padanya pada kepujian tersebut. Kalau dah biasa diamalkan, teruskanlah dengan amalan tersebut. Boleh ya? Boleh tak ni? Nak tulis tak ada whiteboard. Tulis dalam kepala je lah kan. Tak apa, kepala tuan-tuan ni macam kamera kan. Tak ditangkap je. Itu yang disebut di dalam i'tidal. Rugilah bacaan-bacaan yang Nabi ajar, yang disebut dalam hadis ni kita kosongkan. Tak baca, sayanglah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim tu, hak tu kena baca sami'allahu liman hamidah. Walaupun sunat itu sunat hai'ah, sunat yang tidak dikenakan apa-apa, maksudnya tak perlu sujud sahwi dan sebagainya, tapi sangat-sangat rugilah sekiranya ianya ditinggalkan. Biar ada penambahan lah kan dalam sembahyang-sembahyang kita ni, biar ada penambahan, terutamanya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia tak ada masalah kita nak doa dengan doa kita. Dalam sujud tu antara waktu yang paling dekat kita dengan Tuhan, kita nak doa dengan doa masing-masing, dengan doa pilihan kita yang kita rasa kita nak mintalah. Cumanya yang kita minta tu syaratnya tak dengan suara, kalau bahasa Melayu bukan dengan suara lah. Sebab tak boleh dalam sembahyang ni kita menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab.
Tapi kalau kita rasa kita mampu dengan bahasa Arab, tak ada masalah. Doa-doa yang maksur, yang kita terima, yang kita hafal dalam bahasa Arab, kita rasa besar makna doa ni, kebaikan yang dalam doa tu besar, maka boleh saja didoakan. Ataupun doa-doa yang Nabi SAW baca di dalam tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat tertentu, macam ni lah. Macam dalam i'tidal. Contohnya tempat-tempat tertentu dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir tu panjang lagi. Selepas daripada selawat Ibrahimiyah tu, yang kita baca, kemudian sambung lagi. Sambung apa dia yang Nabi sebut? Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu ila akhirih. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ni doa-doa yang Nabi baca, yang sangat rugi kalau dibiarkan tak dibaca. Sedangkan maksud yang terkandung di dalam permohonan dan di dalam doa tersebut kecil ke besar? Besar, minta ampun. Tak ada tempat dah kalau kita minta ampun dalam sembahyang. Ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampunkan dosaku ya Allah. Ma qaddamtu wa ma akhartu. Dosa yang dulu, dosa yang kemudian. Kita ni jenis kaki buat dosa. Kemudian wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dosa yang aku buat orang tak tahu. Banyak yang kita suruh, yang kita sembunyi-sembunyikan. Saya lah. Tak ada siapa pun tahu. Tapi kita kena ingat, dalam-dalam tak ada siapa pun tahu, yang di kiri kanan kita ni dia tak pisah. Ada je malaikat Raqib dan Atid ataupun kiraman katibin ini. Dia tahu tak? Dia tahu tak? Dia tahu. Nak suruh daripada isteri ke, suruh daripada anak ke, daripada kawan ke, tak ada orang tahu ni. Kita je yang tahu. Memanglah kita yang rahsia, kita yang sorok. Tapi kiraman katibin, Allah bagi dia reti dan Allah bagi dia tahu, dia tahulah. Kemudian Allah lagi maha mengetahuilah. Itu dia panggil doa, dosa yang asrartu. Ataupun dosa a'lantu, dosa yang kita zahirkan, yang orang dah masyhur, orang dah tahu, pun minta supaya diampunkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan aku tak tahu benda tu dosa, ya Allah, aku minta ampun juga. Kadang-kadang ada benda yang salah rupanya ya. Berdosa ke? Berdosa tak boleh. Salam dengan mak saudara sabik ni boleh ke? Tak boleh, berdosa. Berdosa maksudnya dosa kecil lah. Kan mak lang saya, kan makcik saya. Memanglah makcik kamu, tapi bukan makcik betul. Dia panggil mak saudara sabik je. Boleh faham mak saudara sabik? Mak saudara sabik siapa? Isteri kepada pakcik kita lah. Isteri kepada pakcik, adik-beradik ayah kita tu, abang ayah ke, abang mak ke, dia ada isteri kan. Isteri dia tu kita panggil dia Mak Long, kita panggil dia Mak Ngah juga. Kemudian pergilah beraya, musim raya kan, pergilah musim kenduri kendara, pergilah ziarah ke rumah dia. Salam. Salam ni Mak Ngah kamu ni, bukan orang lain ni Mak Ngah kamu ni. Iyalah, maklum lah kadang tak pernah jumpa. Bersalamanlah hamba Allah ni. Dia kata bila masa pula aku ada mak saudara dia ni. Daripada kecil tak pernah jumpa pun, rupanya tu mak saudara sabik dia. Boleh salam tak? Salam tu memang boleh. Dosa tak berdosa? Tu ceritanya kan. Hukumnya dibolehkan ataupun tidak? Boleh? Tak boleh ya. Mak saudara sabik tak boleh. Walaupun mak saudara nama dia. Mak saudara. Hukumnya tak boleh. Bila tak boleh, dia termasuk daripada dosa kecil lah. Dosa kecil. Tapi tetap dosa. Sebab orang tak tahu. Kebanyakannya, tak boleh ke? Mak saudara kita kan. Tak boleh ya. Jadi kalau nak bersalaman, tak boleh. Kalau dia ada sebelah menyebelah kan. Ni pakcik kita. Mestilah duduk sebelah isteri dia kan. Pak Long ni Mak Long.
Kita sebagai tanda hormat, paklong kita macam biasalah sebab dah lama tak jumpa ataupun itulah kali ketiga, kali keempat jumpa, duduk berjauhan, salam macam biasalah. Kan nak cium dia ke nak peluk dia tak ada masalah lah. Tapi untuk maklong ni, untuk maklong ni dia kena jaga SOP, dia kena buat macam tu. Macam tu je kan. Boleh? Kalau dah banyak usahakan tuan-tuan, saya sendiri pun dulu macam tu. Dah mak ayah kita ajar macam tu. Dah orang kata, maklong awak ni kan. Tapi sekarang ni tak boleh. Bila Allah dah buat satu penegasan di dalam Quran sendiri, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, 7 kumpulan ni, ini je yang tak boleh. Ini je yang boleh, yang diharamkan berkahwin. Maksudnya, maksud mahram, batasan aurat dia dilonggarkan sedikit lah. Maksud dilonggarkan, ada had-had yang dibenarkan lah. Ada had-had yang dibenarkan. Contohnya kita nak tengok atas daripada dada dia, atas daripada kepala dia boleh lah, walaupun dia tak bertutup. Bawah daripada kaki dia, lutut dia pun tak ada masalah. Yang kata mahram ni, siapa dia? Yang pertamanya ummahatukum, mak sampai ke atas tak ada masalah lah. Kemudian wabanatukum, anak perempuan sampai ke bawah, tak ada masalah anak kita kan. Anak kita. Jadi bila dah dewasa, batasan tadi dia sampai situ sajalah. Batasan dia, kalau anak yang dah dewasa, yang dah balik tadi, tadilah antara pusat dengan lutut sahaja kan. Kemudian wa ammatukum wa khalatukum, mak saudara dan pak saudara sebelah mak dan ayah. Adik-beradik mak kita, adik-beradik ayah kita, maklong dan mak ngah kita, kedua-dua belah pihak ni. Hak tu tak ada masalah lah. Dipanggil mak saudara betul lah. Mak saudara benar orang panggil. Kemudian wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak saudara kita. Wa akhawatukum, ya, adik-beradik. Tak masalah adik-beradik kita. Sama ada adik-beradik semak, seayah, semak. Orang panggil adik-beradik tiri ke, itu tetap adik-beradik. Adik-beradik, ya. Tapi kalau dah bukan adik-beradik, tak ada mak seayah, tak ada seayah semak ni, contohnya seorang janda dengan duda ni, kedua-duanya ada anak kan. Kedua-duanya ada anak ni, anak dengan anak ni, adik tak kira adik-beradik ya. Ada orang dulu buat nisbah adik-beradik apa? Anjing apa? Panggil anjing tu apa? Tak tahu. Dia punya apa ni istilah dia, saya pun lupa. Maksudnya orang panggil apa? Anak dengan anak ni bukan adik-beradik lah. Tapi dengan ayah yang baru menikah tu, anak perempuan tadi, ayah tiri dia lah. Dengan syarat berlaku persetubuhan lah antara mak dengan ayah baru ni. Belah mak dengan ayah dia bersilang. Anak kedua-dua tadi, mak tu mak tiri dia, ayah tu ayah tiri dia lah. Anak tu, anak dengan anak tu, walaupun tu mak dia, dia ada anak lain kan, tapi dengan ayah lain, dikira ajnabi juga. Dikira ajnabi. Maksud ajnabi, asing jugalah, bukan mahram dia, bukan darah daging dia. Walaupun dah rapat, dah baik, ada batasan dia lah. Ada batasan dia. Termasuklah anak angkat ajnabi ya. Anak angkat tetap ajnabi. Cumanya dilonggarkan, bukan maksud bebas ya. Dia dilonggarkan. Kata kalau daripada kecil lagi dia bersama dengan mak dengan ayah angkat dia ni, hanya dilonggarkan saja. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak saudara sebelah adik-beradik kita yang laki-laki, anak abang. Anak saudara sebelah adik-beradik kita yang perempuan, anak kakak. 7 kumpulan ini dipanggil hurrimat alaikum, diharamkan, maksudnya disebut dengan mahram. Mereka itu mahram. Selain daripada tu tak boleh. Kecuali susuan lah. Susuan dengan mak mertua lah, tambah sikit lagi kan. Susuan dengan ibu mertua sahaja. Selebih daripada tu tak boleh. Apatah lagi nak bergurau, kamu nak tepuk aku nak tepuk kamu, boleh? Tak boleh. Dosa tu dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil lah.
Dosa kecil ni dengan syarat hak pertama kali. Tapi kalau dah berulang-ulang kali, bukan kecil dah ya. Bukan kecil dah. Kali pertama ulang balik, ulang lagi. Maka dia akan berlaku dosa itu. Bila mana dosa kecil itu diulang-ulang, dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Dosa besar. Dosa besar ni dia mesti melalui satu proses yang namanya taubat. Dia mesti melalui syarat-syarat taubat. 3 syarat taubat yang mesti dia patuhi. Yang pertamanya menyesal. Yang keduanya, dia takkan ulang semula. Yang ketiganya, hati dia putus, tak boleh terima dah perbuatan dan kesalahan tersebut. Maka yang itulah disebut dengan syarat bagi taubat. Baik, jadi kalau tak diamalkan lagi, bolehlah diamalkan. Antara doa dalam tahiyat akhir tu juga, inni a'udzubika min azabi jahannam. Kita minta setiap dalam sembahyang, inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku tak nak sebenar azab neraka jahannam ni ya Allah. Aku minta jauh ya Allah. Sembahyang subuh dia minta, sembahyang sunat subuh dia minta, sembahyang sebelum zuhur dia minta, sembahyang fardu zuhur dia minta. Bersungguhnya dia ni minta benda ni. Bersungguhlah pasal kita tak nak. Nabi dia bersungguh minta sebab apa? Dia tak nak benda tu. Oleh kerana Nabi pun bersungguh, kita bersungguh minta kan. Wa min azabil qabri, ya Allah aku minta lindung denganmu ya Allah daripada azab kubur. Kita tahu dah duduk kat sana ada 2 cara je. Raudatun min riyadil jinan atau khufratun min hufarin nar. Kubur dia akan jadi sama ada dia itu merupakan taman daripada taman-taman syurga ataupun satu lubang daripada lubang neraka. Jadi minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta ya Allah fitnah hidup dan fitnah selepas mati. Hidup ni kita nak apa yang sebenarnya? Saya secara peribadinya saya nak dalam hidup saya nak tenang. Tahu tak? Tenang ah. Kan kita nak tenang. Kita tak nak serabut, tahu tak nak serabut. Kalau seadanya yang dah ada dekat saya lah, secara peribadi betul, memang saya perlukan sangat ketenangan ni. Kita tak nak tenang ni. Masalah tetap ada. Semua orang ada masalah kan. Tapi jiwa dia tenang. Jiwa dia jiwa yang tenang. Kalau fitnah kepada hidup dia, macam-macam fitnah yang berlaku, tak tenang. Orang kata pergilah ambil cuti seminggu, pergilah Bali ke, pergi Phuket ke. Dalam sekarang ni musim Covid ni pergi Langkawi cukup dah kan. Pergi tenangkan fikiran. Tenang tak? Dah dia tak boleh beli. Memanglah seronok. Seronok. Jalan memang seronok kan. Tapi untuk balik tu dapat tenang tu dapat tak? Tak dapat weh. Jadi kita nak minta jauh daripada fitnah hidup ni, hidup dalam keadaan tenang. Masalah memang ada masalah. Semua orang ada masalah kan. Tapi dia boleh selesaikan masalah dia itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tenang. Kemudian wa min fitnatil mamat, fitnatil mahyat wal mamat, fitnah selepas daripada mati. Sekalipun kita minta jauh dengan Allah, supaya selepas mati pun minta juga. Dan last sekali Nabi sebut wa min fitnatil masihid dajjal, dan minta dilindungkan daripada fitnah al-masih dajjal. Dajjal ni dia kemuncak, dia baru dia keluar. Tapi sebelum daripada kemuncak keluarnya dajjal, fitnah dia sangat banyaklah. Kan fitnah dia sangat banyaklah untuk merosakkan, menjauhkan manusia ini bertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak yang tu sahaja. Dan kerana dia datang dengan fitnah untuk merosakkan iman dan akidah, maka perkara-perkara yang boleh menyebabkan rosak iman dan akidah, aliran, fahaman, segala jenis benda-benda yang boleh merosakkan iman dan akidah ni, kita boleh katakan termasuklah.
kita boleh katakan ianya termasuk. Jadi minta secara jujurnya dengan Allah, fitnah yang boleh merosakkan iman dan akidah ini di dalam tahiyat akhir ni minta. Dan yang terakhirnya minta juga, ini sabit pada hadis lah. Allahumma, saya lama dah hafal amal yang ni ya. Inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sami. Inni a'udzubika minal maghram, aku minta lindung denganmu ya Allah daripada nyanyuk. Oh, nyanyuk ni masalah besar ya. Tahu nyanyuk? Nyanyuk ah. Minta lindung lah. Maghram ni maksudnya akal dia tu ada masalah sikit lah kan. Abah, apa dia kata, abah tak makan lagi. Dekat bibir dia tu minyak kesal lauk goreng ikan tadi pun tak kering lagi, dia kata tak makan lagi. Letih ya. Letih, kata awak ni biar abah lapar macam ni. Dia kata, abah tu nasi kat sebelah tu ada tak habis pun lagi, abah kata lapar dah. Dia tak ingat. Dia tak ingat. Bukan kita nak, dan bukan kita nak, tapi kalau berdepan dengan mak ayah yang macam ni, sebagai anak, kita ambil sikap bertanggungjawab, jaga seadanya lah. Tetap kena birri walidain, berlemah lembut, tetap kena baik juga dengan dia, kerana itulah peluang untuk kita berkhidmat. Tuan-tuan, orang yang tak diuji dengan mak ayah yang macam ni, alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah kita boleh cakap lah kan. Boleh ajak minum ngeteh, boleh ajak ke rumah, kita boleh berjalan semua kan. Tapi kalau dah dia dah terbaring, kalau dia dah kena basuh berak dia, kena tukar pampers dia, yang ni besar lah ujian dia. Anak yang betul-betul sungguh je. Kata Alung sibuk. Mula dah kan. Kata Abang Alungnya, kau tak tahu ke Alung macam mana? Pada pagi kadang tengah malam tak balik lagi. Punyalah sibuk Alung dia ni kan. Kata Angah, la ilaha illallah, akan anak-anak kecil lagi. Awak lah. Dia ni pun ada tanggungjawab juga, dia pun ada keluarga juga. Tapi tak apalah. Dia korbankan kerja dia, dia korbankan hak nama kehidupan dia yang sepatutnya dah selesa ni, balik duduk dekat kampung. Boleh kan? Peluang dia lah. Saya ada seorang kawan kan, budak lentam juga. Ayah ni ayah tiri lah. Ayah asal dia dah meninggal. Ada anak asal, ada anak ayah dengan ni, ayah baru dia ni, mak dia pun dah baru meninggal. Ayah dia ni kena stroke kan. Adik-beradik anak kandung dia sendiri tak nak jaga kan. Dia kata biar abang tak apalah. Dia kata biar kerja kat Shah Alam. Dia kata bos dia kata banyak kali, dia kata takkan nak berhenti. Gaji kamu dah selesa kan. Tak, kalau kamu berhenti tak apalah. Dia kata dia balik nak jaga ayah. Bukan ayah betul, ayah tiri je. Kerana ayah tiri je. Yang saya terkesan tu, anak kandung dia tak nak bela kan. Walaupun bukan anak dengan ayah, maksudnya ayah asal dia, ayah tiri dia sahaja. Pindah balik Selidong terhenti. Dia orang Lentau, pergi duduk kat Selangor lama lah kan. Berhenti jaga mak ayah, sekali tinggal ayah tiri sahaja. Mak pun baru meninggal, mak dia betul lah, tinggal ayah tiri, jaga. Stroke kan. Allah bagi, kadang-kadang Allah bagi orang yang macam ni kan. Orang masa sihat, orang boleh cakap, marilah bah jalan rumah kak ni, marilah bah jalan. Masa dia sihat boleh cakap macam tu kan. Time dia jatuh sakit, yang ni lah ujian besar kan. Itu tak termasuk yang jenis cakap tak makan nasi tadi lagi. Jenis cakap abah tak makan nasi lagi. Kata adik-beradik yang kalau semua tak nak bertanggungjawab, akhirnya dia letak kat mana? Itu yang kadang dia tinggal je tu. Itu yang kadang-kadang dia tinggal je. Dia tak kira lah kan. Tak daya dah nak jaga macam ni kan. Tak daya dah nak jaga macam ni kan. Dia tak ingat masa dia kecil berapa kali dia tak makan nasi, ataupun dah makan pun minta makan, mak dia bagi makan tak? Awak ni lepas makan bagi tak? Bagi juga kan. Nak makan dia kata, jom cari makan, jom beli. Punyalah nak sukakan hati anak kan.
Tapi bila ayah dia kena, la haula wala quwata illa billah, maka berbaktilah ya. Kita nak tengok kita ni macam mana, tengok kita dulu macam mana dengan ayah kita, dengan mak kita kan. Mudah-mudahan ya, insya-Allah kita pakat jagalah. Mak ayah ni macam tu lah kan. Mak ayah ni kalau masa dia sihat semua orang nak, tapi bila dia dah ada masalah, sudahlah kan. InsyaAllah kita akan sambung pada rukun yang ketujuh, sujud sebanyak 2 kali. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi